gambar ni, AR towards here, AT towards here. So kalau madam compare dia dengan X and Y, so AR is in the vertical component, AC, AAC, but AT in the horizontal component. Do you agree with that, brother, sister? Kalau madam ambil gambar dekat point A ni. So AR is moving towards the Y component and my AT is moving towards X component. Maksudnya this both will lead us to what we call this component of resultant vector, or sometimes I call it total vector, which is what we call total acceleration. Do you copy that, brother, sister? So kita calculate dia by using the magnitude using this hypotenuse equation, AR square plus AT square, and the direction will be as we refer to this angle here. So this is the angle. So kalau kita nak calculate angle ni pakai using equation apa, sister, brother? Agak-agak nak pakai equation apa ni yang kita boleh guna? Cepat. Equation apa? Kalau kita nak calculate angle dia? Tangent. Tangent, very good. So you can use tangent AR divide by AT. So you boleh gunalah tu tangent theta dia sama juga dengan AR divide by AT. Very good, brother. Thank you. And then we can have the magnitude and as well direction for your total. So sometimes ada dia panggil total, sometimes ada yang panggil dia resultant acceleration. So it was similar condition respect to this one. Yang ini ke, yang ini ke, yang ini ke, okay, right, which is they come from components of AR dengan AT. Okay, kita buat one example so that you can see the conditions and how we can interpret the parameter in terms of what symbol, okay. Alright, so you have look on the example 4.7 on the page 85, okay, so you can see that over the rise. Okay, I have a car, leaves a stop sign and exhibits a constant acceleration 0.3 meter per second square, parallel to the roadway. The car passes over a rise in the roadway such that the top of the rise is shaped like an arc of a circle, radius 500 meter. At the moment of the car is at the top of the rise, its velocity vector is horizontal and has a magnitude of 6 meter per second. What are the magnitude and direction of the total acceleration vector for the car at this instant? Okay. So gambar dia bagi, jadi kita dah boleh guna gambar. Tapi sebelum, kalau kita tak diberi gambar, macam mana kita nak interpret the component? Okay. Kita tengok. 0.30 meter per second square. So we know that this is belongs to the component A. Maksudnya salah satu komponen lah, it can be AT or it can be AR. Tetapi madam cakap dia AT. Kenapa dia AT? Sebab kalau kita tahu dia, bila kita baca statement, dia at the top of the rise. So dia buat 0.3 ni at the top. So maksudnya dia tangents to the curve. You agree with that condition, brother and sister? Yes, madam. Okay. Jadi you kena tahu lah yang ini AT sebab dia top of the curve ataupun dia at the tangent to the curve. Very good. And then jadi gambar ni true lah. Okay, and then velocity vector is horizontal as magnitude 6 meter per second. So kita tahu ini ialah belongs to velocity which is tangents to the curve. Because dia horizontal kan. So dia maksudnya dia parallel to horizontal. So kalau media lukis ni dia akan bentuk dia arah dia macam ni. Okay. Yang kita ada satu lagi AR ataupun AC. Apa arah dia AR atau AC ni? Sebab soalan dia nak tanya what are the magnitude and total acceleration? Kita nak A yang ni. Tapi dia datang daripada AR plus AT. So arah AT kita dah tahu. Arah AR ke mana, brother, sister? Kalau dekat gambar ni. Macam mana kita nak lukis gambar AR kalau madam nak lukis? Cepat. Ke bawah, madam. Ke bawah. Ke bawah, madam. Kenapa ke bawah, brother? Sebab lengkung dia kat atas lengkung. Dia atas lengkung. So maksudnya AR ni always toward the center. So kalau macam ni AR di ke bawah. Very good. Jadi you kena tahulah kalau curve dia macam ni, AR dia ke sini pula.
Okay, so yang inilah kalau untuk gambar ni. Okay, so AI yang ini, very good. So that's why you can come up with the figure B tu. Nampak tak figure B ataupun yang bawah ni lah. AR towards positive X. Kalau madam pakai macam ni lah. Okay, and AR is downward Y, which is negative Y. Okay, agree? You agree with that, brother, sister? Okay, yang ini negatif. Yang ini positif. Okay, alright. So, kita nak calculate AR. So, kita calculate AR by using the equation of AC negative. Negative AC, which is negative V square divided by R. So, straightly you boleh masuk dalam equation ni. Information tadi kita dapat 6 meter per second is your V. Divide by square. Sorry, square dulu. Divide by 500 meter. Sorry, 500 meter. So, you will get negative 0.072 meter per second. So square, kita tinggal square kat sini. Okay, tak apa. And then kita nak calculate magnitude of your A total is square root of AR square plus AT square. So yang ini, yang sebelum tu. Yang ini you nak pakai AC pun boleh tapi you letak negatif. Okay. Sebab dia ialah opposite dengan AR. Okay, boleh. Tak ada masalah. Boleh digunakan juga yang ini. AC negatif. Okay. So as you calculate by using your AR square plus AT square, so negative square yang ini dan square 0.3, you will get 0.309 meter per second square for your magnitude of A total. So tadi bila dia tanya nak calculate angle dia macam mana, so kita pakai tangent function Y divide by R. So negative 0.72 divide by 0.3, you will get negative 13.5 degree. So logik lah. Dia berada di sukuan ke berapa ni, brother sister? Kalau yang ini, kalau kita tinggal jawapan dia macam ni, betul. Cuma madam nak tanya, di sukuan ke berapa ni? Keempat. Keempat, very good. Fourth quadrant. So you boleh tinggal jawapan dia macam ni. Tapi kalau quadrant kedua dengan ketiga, kena hati-hati. Jangan tinggal jawapan dia macam tu. You kena mention dia ada berada di quadrant yang kedua atau ketiga. Yang pertama dengan yang keempat saja you boleh jawab dia. Maksudnya you boleh letak negatif dengan positif. Positif biasanya untuk sukuan pertama. Negatif untuk sukuan yang keempat. Yang ini boleh. Kalau tak yang 2, 3 you kena mention dia sukuan yang keberapa. Alright, okay, we go to the example question here. I take it from our tutorial question because I found that dia memang tricky sebab nampak simple tapi dia ada banyak cerita. Okay, kita buat. So tutorial 2, question chapter 2, chapter 4, bukan chapter 2, chapter 4 Okay, chapter 4, question problem 34. So I have a ball. On the end of the string is wheeled around in a horizontal circle of radius 0.3 meter. The plane of the circle is 1.2 meter above the ground. The string breaks and the ball lands 2 meter horizontal away from the point of the ground directly beneath the ball location. When the string breaks, find the radial acceleration of the ball during its circular motion. Okay, nampak tricky, nampak soalan ni macam simple. Tapi sebenarnya benda ni macam mana Macam mana awak nak buat? Okay, kalau kita tengok a ball on a end of a string is wheeled. Wheeled ni macam mana bentuk dia? Okay, so madam come up with this video so that you can see. So kalau you tengok kat video ni, this person dia wheeled the one object that be attached to a string and then as it holder to the rotate, then this ball, this object will be wheeled macam ni. Can you see the video, brother sister? Yes, madam. So benda ni yang sebenarnya dia buat dalam soalan tu. Okay. So kalau kita tengok pandangan tepi, kalau you tengok dekat dalam video ni pandangan tepi madam ni, okay, this is side view. You can see that, okay, jangan tak di media nak gambar dia cantik sikit biar dia. Okay, nampak tak? String tu dia agak tegang. Okay, tak apa, yang tu kita tengok nanti. Tapi yang paling penting ialah bila kita tengok daripada pandangan atas, dia akan buat horizon, dia akan buat circular motion macam ni. You get it this picture, sister brother? So dia masih lagi circular
motion. Cuma dia keluarkan daripada gambar tu, okay. So bila dia break, dia akan flying. Dia memang flying, okay. Dia akan fly and then dia akan jatuh pada ground 2 meter away. 2 meter away. So maksudnya masa dia start dia break tu, the string break, dia akan buat projectile motion. And then dia jatuh. Sebab kita tahu tadi dia punya holder dia tu ataupun dia punya ini ialah about 1 meter. 1.2 meter from the ground, daripada permukaan yang di atas tadi. Macam ni dalam gambar dalam video medium ni. Ni. Daripada holder sampai ground 1.2 meter. Okay. Boleh dapat tak dia punya konsep tu? Brother sister. Ada nak tanya tak macam mana? So this is the, orang kata apa, the simplest picture that I can illustrate the condition dalam ni. Cerita dia tak sebut pun dia projectile, tapi bila kita buat analisis dia akan bentuk macam projectile. Okay, clear? Boleh brother? Sister? Ya saya. Yang 1.2 meter tu dari mana ke mana? From ke holder tu. Yang dia pegang sampai lantai lah? Sampai lantai, ya betul. Dalam gambar medium dia tak sampai lantai lah betul, tapi position dia holder sampai lantai is 1.2 meter tu. Clear tak brother? Clear madam. Yang tu. Tapi 2 meter tu ialah dia punya, nampak tak dia tulis kat sini? The string breaks and the ball lands 2 meter horizontal away. Ini ialah range kita dalam projectile motion. Ingat tak lagi range? Which is dia adalah horizontal displacement ataupun horizontal distance. Okay, sebab tu Madam keluarkan simbol ni. This is horizontal displacement. Yang kita panggil range tu. Y yang initial dia tu, dia dekat tempat holder tu kita jadikan dia kosong. Ke bawah ni negatif lah. So Y final dekat sini. Okay, boleh. So brother tadi tanya 1.2 meter kat mana? Maknanya daripada tempat holder sampai ke ground. Okay, and then inilah. Okay. So macam mana kita nak calculate dia punya radial? So dia tanya tadi again radial acceleration, which is kita tahu radial acceleration ni ialah sama dengan AC. AC dia AR sama dengan negatif AC. Tapi bila kita baca betul-betul dan kita tengok condition dia sebenarnya nak benda ni. Question ni AC. Okay, dia nak benda ni AC. Walaupun dia sebut radial, sebenarnya dia sama dengan AC juga. Okay. So macam tu kita nak kena calculate a few things before we calculate AC. So first is I'm calculating the time daripada dia break tu sampai dia jatuh ke ground. Clear tak brother? Daripada mana gambar ni daripada T kat sini kosong sampai dia jatuh kat sini, T dia berapa? T final dia berapa kat sini kita nak calculate. So kita by using our projectile motion equation, so Madam pakai vertical component because lots of information come from vertical component. Okay. Y final equal to V initial Y T plus half AY T square. So dia sebenarnya macam horizontal projectile jugalah, dia sikit dia buat horizontal projectile. So yang ini kosong. Okay. So Y final is negative 1.2 below the initial position yang dia jatuh. Okay. And you have your AY, which is your AY equal to, mana pula ni? AY is equal to negative 9.8. So masuk kat sini. So you get quadratic equation. So calculate T, you dapat dua nilai. Madam ambil yang positif sahaja. Okay. And when we ask you, dia cakap dia break. Mana tadi position dia? Dia mana tadi? Bila dia buat circular motion, kita tahu dia ada constant velocity. So constant velocity dia yang dia buat kat sini. Yang ni. Dia break ni, so berapa V dia ni? So this is constant. So dan macam mana kita nak calculate Vx ataupun V horizontal ni? Kita guna range. Range ialah equation dia ialah X times V, orang kata V cos theta T. Tapi cos dia kat sini ialah kosong lah, jadi 1. So yang ni jadi 1. So V X T ni. Okay, so Madam cakap ini. So kita nak calculate Vx ni. So by this equation, so Madam jadikan dia sebagai subjek. X ni ialah range.
This one is R your R, which is 2 meter. Okay. And then time is 0.49 second lah. Okay, yang ini Madam jadikan semua ke kanan. Jadi dia bergerak ke kanan. Okay, positif. Kalau ke kiri nanti dia terbalik lah. Tapi nilai dia tetap sama lah. Nilai magnitude sama tapi opposite direction. Okay, so I got my velocity for the ball before dia start to break is 4.04 meter per second. Okay, and then daripada sini kita boleh calculate kita punya AC lah, V square divided by R. So you can get your V square, your AC is 54.4 meter per second square. So dia nampak simple tapi dia ada trik kat situ because dia adalah dalam horizontal projectile. Okay, clear tak brother sister? So this is your, orang kata apa, your question regarding tutorial question. So memang Madam keluarkan sebab dia kena bincang, kena trik. Okay, macam mana? Ada soalan tak pasal this tutorial? So kita dah habis chapter 4, kita nak masuk chapter 6. Ada soalan tak? Madam. Ya, saya. AC tu kan asalnya negatif kan? AC asalnya, AC memang nilai dia positif. Nilai dia, bukan nilai dia positif. Nilai dia toward the center. So maksudnya macam ni. So tadi gambar dia Madam buat macam ni. Kan? So dia nak, soalan dia nak radial. Radial betul? Okay. So dia punya curve dia macam ni sebenarnya. Sebab dia nak jatuh ke kanan. Dia cakap tadi dia nak jatuh ke kanan kan? Toward the right lah. So maksudnya this one is the AC. Nampak tak? So AC dia kalau macam ni, AR dia AC sama juga negatif AR kan? Ataupun terbalik lah. So kalau kat sini AC negatif, yang ni akan jadi positif. Clear tak brother? Okay. So yang ini condition dia sebenarnya. Walaupun dia sebut radial acceleration, tetap kita respect kepada equation AC dan nilai dia positif. Okay. Boleh? Boleh. Okay, thank you. Yang lain ada tak soalan? Madam tu lupa nak tunjuk gambar dia tu kalau kita pandangan side view dia macam ni. So macam ni bila dia macam ni lah. This is dia punya AC. Which is AR dia opposite dengan yang ni. Okay. Ada tak soalan lain? Ada tak yang nak tanya lagi detail pasal soalan ni? Madam, SOT ya, tu, saya. Masa dia tali tu break sampai dia jatuh bawah. Ya, betul. Sum of time. Sum of X. Macam mana? SOT tu. Jadi equation sebelah. Okay. T0. Okay. Yang ni. Equation ni. Equation ni ke? Okay. Yang mana tu brother? Yang 0.49 tu dia punya T lah. 0.495 T. Yang ni? Ya betul. Tapi kena calculate guna vertical component. Okay. Jadi maksudnya yang betul. Daripada kosong ni sampai dia jatuh, this is 0.495 second. Okay. Yang ni yang kita. Tapi ini kuadratik sebab ini ada question kuadratik. So you kena guna dua nilai lah. You akan dapat positif dan negatif. Ambil yang positif, jangan ambil negatif. Kalau dapat negatif nanti bukan time. Itu bukan time kita. So itu masa dia perlu 0.49. Dan 0.495 second ni juga dia buat untuk range 2 meter. So that's why dia pakai kat sini 0. So maksudnya daripada sini TY 0 sampai TY final kat sini 0.49 meter. Dan sama juga daripada sini sampai sini untuk range yang 2 meter ni. Memang gambar medium dia tak cantik tapi condition dia macam tu. Maksudnya 2 meter dia juga dia bergerak dalam masa 0.495 second. So agak cepat lah. Sampai 1 saat pun. Laju lah. Sebab speed dia pun laju tu. Okay, clear tak? Ada nak tanya pasal ni lagi detail? Mungkin ada nak tanya lagi? Ada nak further discussion about this example? Okay. Boleh? Madam, yang before the string break ni maksudnya yang di tengah pusing tu lah? Bukan. Just before string to break tu dia dah break. String tu dah putus kat sini. Condition ni. Yang ini. So maksudnya V dia sama. V kat sini pun sama sebenarnya. V sama. Cuma bila kat sini
arah dia ke sini. Yang ini arah ke sini. Maksudnya yang ini pun sebenarnya you calculate 4.04. Sebenarnya you calculate benda yang sama. Cuma dia dah dalam bentuk sebab nampak tak dia bila dia break dia akan bergerak dalam tangent line macam ni. Which is dia bergerak macam horizontal macam ni. Kat sini kawasan dia. Okay, nampak tak? Nampak. So itu condition yang dia buat sebenarnya. So kita bila you calculate 4.04 sebenarnya you calculate the whole rotation yang sebelum dia break tu. Tapi sekarang ni dia dah break dan dia bergerak dengan constant velocity of x which is 4.04 juga. Okay. Clear? Yang tu brother yang lain clear tak? So memang soalan ni dia agak trik lah dekat situ. Bagi Madam memang Madam keluarkan sebab kita kena bincang dalam kelas lah. Tengok dia punya condition. Okay, I think I will start to continue boleh? Kita continue with chapter 6 boleh? Boleh, Madam. Boleh, Okay, Madam. so, sebab chapter 6 ni hanya satu subtopik saja. So chapter 6 you can refer to page berapa sekejap lupa 127. Okay, 127 circular motion and other application in Newton's law. So kita akan respect to Newton's law. Apa yang paling penting dalam Newton's law ni? Apa yang kita bincang dalam Newton's law? Newton law ni Newton bincang pasal apa? Newton tu itself. Force. Very good. So kita akan bincang pasal force. So how we relate our circular motion with the force. So kita hanya ambil 6.1 saja. Extending particle in the uniform circular motion. Ini subtopik ini sahaja. Okay. So dalam ni, so kita hanya akan bincang kita punya Newton's law in the object travelling in circular path. Yang ini saja. Yang lain tu kita tak buat. Okay. Alright, so just recall balik. So tadi kita ada centripetal acceleration which is always toward the center of the circle. So kalau you buka balik Newton's law, ada satu equation second Newton law. Apa second Newton law state about the equation? Somebody would like to share with me what is Newton's second law equation? Newton's second law state apa? F to MA. F equal to MA. Very good. So kalau kita tengok F ni dengan A ni ada collaboration, ada relation. Apa saja arah A, itulah arah force. Do you agree with that, brother sister? Mana cakap arah A dengan arah F mesti sama. Are you agree with that? Yes. Yes. So kalau arah A, madam, which is I replace with AC, centripetal acceleration, which is the direction is toward the center, maksudnya force yang be produced by AC ni adalah sama juga arah dia, which is toward the center. So maksudnya kalau madam ganti dia F equal to MAC ni, so arah yang ni mesti akan contribute untuk arah yang ni. So apa saja acceleration arah dia, itulah arah force yang akan relate to the AC. Which is again always perpendicular to the velocity. Okay. Kita tengok contoh tadi, gambar tadi again. So madam ambil gambar yang sama, video yang sama. Sebenarnya video daripada yang ni sebenarnya. So bila kita rotate the object there, okay. So you can find that the string ataupun the cord ataupun the cable is tension ataupun kita kata dalam keadaan tegang. Can you see that? Berbanding kalau kita tak buat apa-apa. Kalau kita biar je, dia akan dalam keadaan, kalau bahasa Melayu kendur lah, di dalam keadaan tak ada. So bila kita tengok daripada top view, okay, I found that the cable will become more tension due to a certain force lah, which is this force that I call it radial force ataupun centripetal force. AC boleh, AR pun boleh. Sebab dia share same magnitude. Because they respect to centripetal acceleration. Ini yang menyebabkan string tu akan jadi lebih tegang. Lepas tu kita boleh nampak hayunan dia tu menyebabkan string tu agak inilah tegang. So top view ini gambar dia sebenarnya. Okay. So a force which is I label here FR is associated with the centripetal acceleration. Maksudnya kalau mass dia sama, F ni akan proportional to your AC, which is direction dia always toward the center of the circle. So jadi daripada second Newton law, F tu dia tukar dia jadi F equal to MAC, which is your
F tu ialah FR lah ataupun FC. Equal to MAC equal to MV square divided by R. So you can choose either this equation atau this equation to calculate the value depend on information. So tak semestinya kena calculate guna MA je lah, MAC. Boleh guna MV square divided by R. Okay. So a force that causing a centripetal acceleration acts toward the center of the circle. So dia sama arah dia. AC ke tengah, dia pun ke tengah. Dia ke tengah. AC ke center, dia juga ke center. Which is it cause a change in direction of velocity vector. Kalau kita tengok tadi gambar dia, vector dia, velocity vector direction akan berubah. Tapi AC always toward the center. Which is V ni akan always tangent to the circle. Toward the center, toward the circle. Okay, jadi gambar yang madam boleh keluarkan untuk orang kata apa, illustrate the direction of your force is this picture. So you tengok AC is the purple arrow toward the center and force dia pun towards the center. Same direction, same orang kata axis, sama. So this is your force and this is your acceleration. Velocity is always tangent to the line. So nampak tak 90 darjah. So F dia pun sama. Okay, so kita nak tengok beberapa condition untuk kita punya force. Centripetal force ataupun radial force. Ada yang dia panggil dia force, ada dia panggil dia centripetal force. Okay. Conical pendulum. So kalau kita tengok conical pendulum ni, alright. So madam attach dia pada satu height. Okay, which is height yang ini daripada ground, maknanya daripada sini ke sampai ke ground, fix nilai dia. Y dia length dia sama, tak nak Y dia lah, H dia. Maknanya kalau kat sini pun sama H. Okay, jadi bila dia rotate, dia akan buat bentuk macam cone punya bentuk, conical. Pernah dengar conical, brother sister? Siapa yang suka makan aiskrim yang conical tu, bentuk dia macam tu. Bila lama-lama dia berputar tu, kita boleh nampak shape dia tu macam cone. Okay. Dengan permukaan bawah dia ialah bulat, circle lah, dia akan buat bulatan. Okay. Gambar yang sama. Ini adalah daripada side view. Daripada pandangan kita daripada yang side. Okay. Kalau pandangan atas, kita hanya cuma nampak yang ini. Yang ini saja. Tapi kita tak nak buat yang ni. Kita nak buat yang daripada side view. Okay. Bila macam tu, madam akan buat dia punya analisis. Okay, first the object is in equilibrium in vertical component or direction. Kenapa? Sebab bulb ni hanya akan rotate macam ni from time to time. Dia tak akan lift up dan lift down. Do you get the condition, brother? Sebab tu kita panggil dia equilibrium. Bila dia equilibrium, maksudnya AY dia equal to 0. Are you agree with that, brother, sister? Yes. Okay, yang kedua, it undergo uniform circular motion in horizontal direction. So kalau kita tengok daripada side view macam sekarang, macam you tengok slide madam, this is what we call horizontal direction. So dia hanya akan buat dalam, so dia punya position fix, so dia akan buat circular motion yang dalam horizontal. Okay. Jadi madam boleh buat equation Fy component dengan Fx component respect to this bulb. Dekat position ni. So kita buat kat sini. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat this position, dia ada gravitational force. It always downward. So tak ada masalah. Dan tension dia ni is not truly perpendicular, tak truly horizontal dan not truly vertical. Jadi you kena resolve dia dalam X and Y component. Yang ni X, ni X, ni Y lah. Kita respect pada gambar macam ni. X, Y. So gambar. So angle kat sini. Okay. So you boleh juga pakai T sin 90 minus theta. So tak ada masalah. You nak pakai yang ini boleh, you nak pakai yang ini pun boleh. Okay, tapi in my discussion, I will use yang bawah. Boleh? Faham tak yang kenapa madam pakai T cos theta instead of T sin theta, T sin 90 minus theta? Sebab theta dia dekat sini, bukan theta yang dekat bawah ni. Dia tak buat theta kat sini, dia buat theta kat sini. You get it, brother, sister? Clear tak? Nanti kan tiba-tiba kenapa madam pakai cos theta, kenapa tak pakai sin theta? Boleh sin theta, sin 90 minus theta, bukan sin theta je, sin 90 minus theta. Okay, alright. So dekat pendulum ni, so dia ada Y component dan juga X component. So Y component dia ada
T cos theta. Which is equal to mg. Ataupun madam buat macam ni. T cos theta minus mg equal to 0. So dapat yang bawah ni straight. Okay, X component. Dia hanya ada T sin theta. Ataupun satu lagi, T apa brother? Sister? Kalau madam tak nak pakai sin theta, madam boleh pakai apa? Cos apa? Cos theta. Cos theta, are you sure? Cos 90 minus theta. Very good. Yeah. Be careful bukan cos theta. Cos 90 minus theta. Thank you brother. Sebab tu kat sini madam boleh buat juga T cos 90 minus theta. Equal to yang ini. Equal to MAC. Kenapa? Sebab kat sini dia ada centimeter dia macam ni. AC kat sini. Are you agree with that brother? Dekat point yang madam tanda merah ni. Bukan dekat point yang bulat merah ni. Tak nak bulat merah ni. Yang ni. So, centimeter acceleration is toward the center. Center kat tengah ni. Are you agree with that? Yes, madam. Jadi AC dia ke kanan ke ke kiri? Kalau kita refer kepada this reference point. AC dia ke kanan ke kiri? Kanan. Yes. Sebab tu your value kat sini AC is positive as it move toward the right. Okay, yang ni ke kanan. Very good. So daripada sini masuk sini dan you akan boleh calculate apa-apa je lah. So equation ni. So yang bawah ni madam tak nak buat lagi sebab dia ada dalam example. So nanti you pening pula kenapa. Okay. Tadi madam bagi tahu bila kita rotate anything object yang dalam yang menggunakan kabel ke macam ni ataupun yang horizontal macam ni, dia akan menyebabkan your kabel atau cord tu dalam keadaan tension. So tension ni datang daripada centripetal force. So tadi madam calculate. Okay, jadi F equal to MFC. So this is FC. So I would like to calculate V. So kita tahu juga AC sama juga dengan MV square divide by R. So madam nak jadikan dia punya apa tu subject V. So F divide by M R square. You follow the discussion brother? Terbalik ni. R pula duduk bawah. Mana pula R duduk bawah? R duduk kat atas. Betul. So this F dalam gambar conical ataupun gambar yang pulp yang ada tali tu dia sama juga dengan tension. So I can replace my F kat sini dengan tension. So you can also use this equation instead of force kat sini. So tak kisah force apa. For FC ni dia bukan satu nilai force yang dia adalah representative. Maksudnya dalam kita punya gambar conical pendulum ni dia represent by T. Dalam kita punya gambar yang part ni dia represent by this tension yang ni. So dia bukan orang kata apa satu jenis force yang fix, dia tak, dia adalah representative. Okay. Nanti kita tengok dalam chapter berapa force ni FC ni boleh jadi gravitational force. Yang tu nanti chapter yang seterusnya. So yang ini dia represent by your tension for this objek yang ada ikat dengan tali. Clear tak brother, sister? Madam. Ya saya. Maknanya dia ni lah kan. F tu tak tetap lah kan. Boleh jadi force, boleh jadi tension kan. Macam mana yang depan tu macam mana? FC. Maknanya F simbol F tu dia tak tetap lah untuk force je kan. Dia tak tetap. Dia bukan maksudnya fix kepada satu condition, tak. Dia adalah representative. Kalau dalam keadaan conical pendulum ni dia adalah tension. Ya betul. Jadi dia bukan nilai yang fix. You tak boleh kata dia adalah tension semua. No, tak semua keadaan dia adalah tension. Ada keadaan dia boleh jadi gravitational force, dia boleh jadi juga friction. Nanti kita tengok condition yang buat friction macam mana. So dia adalah representative sahaja. Tapi dia punya condition is always same direction with your AC. Sebab tu tension tadi kita ambil tension tadi dekat sini. Nampak tak yang ini tension sama dengan AC. Yang ini. Which is sama dekat sini. T sin theta.
Clear tak brother, sister? Itu dia cakap. Okay, kita tengok satu lagi example. Okay, sebelum kita pergi next example, I will look on the, okay kejap medium, ada ni kejap 2 minit kejap. Six point one, conical pendulum. So madam kita dah bincang tadi macam mana komponen X, komponen Y dia. Cuma sekarang kita nak come up with the expression in terms of length of the string and as well the angle. Ada soalan yang mana dia tak bagi radius, dia bagi dalam length. So you kena express lah. Okay, kita tengok. So yang tadi ni madam dah buat. Yang ni pun madam dah buat. Okay, so let's say kita buat equation 1, equation 2. So yang ni macam ni dia dapat 2 divide by 1. So ini divide dengan yang ni you boleh potong. Okay. Ini divide dengan yang ni you boleh potong. So madam pakai sin theta lah. Madam tak nak pakai sin 90 degree minus theta. Nanti kan pening pula. Sin theta yang ni. So cos divide by sin you dapat tangent lah. Ini. Okay. This 1 divide, betul tak? 1 divide, okay. Yang ini 2 divide, sin divide by cos, sin divide by cos. Okay. So, and then V square divide by R, divide by G. So, naik atas. So, yang ini dapat equation dia. Yang ini all mathematics. So, yang ini madam tak buat lah sebab kita dah buat dalam SPM banyak kali dah. So, as I rearrange the equation, I get V equal to square root RG tangent theta. Okay. Ini hanya untuk conical pendulum. Jangan buat untuk condition lain sebab dia ada angle. Okay. Kadang-kadang dia tak bagi kita R. So macam mana kita nak cari nilai R? Kita based on nilai L dengan nilai theta. So you nampak tak ni menyebabkan kita dapat triangle. Triangle. Nampak tak? Boleh nampak tak? Ini dapat R kat sini, theta kat sini, L kat sini theta. So you dapat right triangle. Nampak tak? Ke ada yang tak clear pasal macam mana madam boleh dapat right triangle Okay, so maksudnya kita boleh calculate R by using L sin theta. Theta daripada sini. Ini you kena buka trigo balik lah. So madam pakai theta yang kat sini. So I replace in my equation R tadi. So I dapat L sin theta times G tangent theta. So simplify dapat equation ni. Okay, jangan tanya madam kenapa madam pakai angle kat sini sebab kita memang respect pada angle yang ni. Trigo macam mana. So you dapat R dapat daripada equation L sin theta. Okay, dapat tak? Clear tak brother sister? Sorry, kejap
Okay, kita continue balik. So dapat R tadi sin theta. So ini all your three go lah. So Meda tak nak go detail. So you dapat B equal to square root LG sin theta tangent theta. Untuk conical pendulum sahaja. Jangan campur yang lain. Okay. Kita tengok satu lagi. Yang ni straightly sama. So ada soalan yang mana dia bagi. Okay, so yang ni yang horizontal part. Bukan conical, horizontal sahaja. So you can read the instruction, but then Meda nak tengok yang ini. Is attached to end of 1.5 meter long. Example 6.2 Nanti tak clear pula. 6.2. So at the end of chord 1.5 meter long. So yang ini untuk gambar ni dia represent by what symbol brother sister? Parameter apa dia present? Dia bukan length dia bukan length. Dia adalah dia memang length. Dia adalah unit length. Dia adalah length tapi dia represent dia tak sama dengan yang ini. Dia tak sama dengan yang ini. Dia tak sama. So yang ini dia represent by apa yang kat sini? By apa brother sister? So radius, radius, very good. Dia represent by radius. So if the cord can withstand the maximum tension 50 Newton, what is the unit maximum speed at which the part can move before cord break? So kita calculate what is the maximum speed before the break as respect to this 50 Newton tension. So tadi Meda dah bagi tahu FC is a force representative. Okay, equal to mv square divided by r or MAC. So this one is your tension. 50 Newton lah. And then as we would like to calculate maximum speed respect to this 50 Newton, we are using this equation. Apa kesal tak keluar? Okay, dapat 12.2 meter per second. Very fast lah. Very fast. Baru dia boleh break. So 12 meter per second ni lah yang sama macam soalan tadi yang kita buat untuk ball tadi. Yang dalam tutorial question. Suppose the part move in circle of a large radius at the same speed, is the cord more likely or less likely to be break? So kita tengok equation tension tadi equal to mv square divided by r. So yang ni fix, okay? So r increase. What happens to the tension, brother sister? Apa jadi? Berkurang. Berkurang. Decrease. So means that the cord will be less likely to break. Nampak tak? T is inversely proportional dengan R. So kalau you nak dia break, maksudnya you kena decrease dia punya tension. Dia punya tension decrease dia punya radius. So tension dia akan meningkat lah. Okay, this is how we answer this question. Kita tengok the last, second last before we end our chapter 6. What is the maximum speed of the car? Example 6.3. So this is what happen when you drive your car along a roundabout or a curvy road ataupun kita kata curve seleko dekat jalan. Okay. Kita tengok soalan ni dulu. I have 1,500 kilogram of car moving on a flat horizontal road. Negotiate a curve as shown in the overhead view in the figure. Okay. And then if the radius of the curve is 35 meter and the coefficient of static between tires and drive pavement is 0.523, find the maximum speed that it can have still make the turn successfully. So in this condition, the force friction attract the car toward the center. Okay. Sebelum kita pergi lanjut, okay, kita tahu, sebelum ni Meda dah bagi tahu, ataupun kita bincang sebelum ni, every object yang moving, okay, motion dia, towards dia akan ada, contoh ni A lah. So dia akan ada friction. Macam ni. Are you agree with that, brother and sister? Agree. Okay. Yes. Dalam condition yang kereta ni tengah buat untuk dia punya, curvy ni, dia masih lagi berat ke depan macam ni. So ini masih lagi obey. Okay. Tetapi kalau kita betul-betul buat, ini bukan static friction. Ini ialah kinetic friction. Untuk condition macam ni yang Meda tulis arrow ni. Tetapi at the same time,
bila dekat curve V ni, dia akan ada satu lagi force yang kita panggil centripetal force. That's why kalau you bawa dekat curve V road ataupun roundabout, your car will be attracted toward the center of the curve. Toward the center. So gambar media macam ni, curve media macam ni. So my center is here. My center dekat sini. This is my center. So my centripetal force macam ni. Are you copy? Are you agree with that condition, brother? Faham tak? So maksudnya curve medium bentuk gambar macam ni. So my center is here lah. Kalau medium punya curve macam ni, center medium kat sini. Are you obey? Are you clear with that condition, brothers? I copy that. Yes. Okay. So this centripetal force yang attract our car toward is another friction. Dia sebenarnya menyebabkan kereta kita dia guna perkataan bahasa Melayu lah, diseret. Bila diseret tu maksudnya dia ada geseran. Geseran dia menyebabkan tayar awak ni yang kat sini ni. Kawasan ni atau kawasan ni yang kat tepi ni akan cepat haus. Kalau istilah bahasa kasarnya, orang yang bawa kereta ni, as I ask my husband, dia cakap makan tepi. So tayar kereta awak akan, kalau kita kata dia punya bentuk macam ni, kereta daripada ni, dia akan kat kawasan ni akan macam nampak macam agak ada haus kat tepi gitu. Clear tak, brother, sister? Cuba tanya ayah awak atau abang ke yang bawa kereta. Makan tepi tu macam mana? Dia akan tunjuk dekat tayar tu dekat kawasan ni. Kawasan-kawasan yang tepi-tepi ni. So this is due to friction static. Kita paksa, kereta awak dipaksa be move towards the center. Memang ini terjadi setiap hari bila kita bawa kereta dekat Seleko dan juga roundabout. Tapi efeknya ialah orang yang kat dalam kereta, dia akan berasa diri dia ke sini. You akan move towards the next wall yang belah sini. This is reaction to this one. Ini yang berlaku dalam kehidupan harian. Jadi kita biasa explain diri kita lah. Tayar kereta ni you kena tengok dekat tayar kereta. Yang kita nak yang kat sini, kawasan ni. Yang kita rasa diri kita himpit ke dinding kereta, itu ialah a reaction to this force. Do you copy that, brother, sister? So kita nak bincang yang ini sebenarnya. Tapi keretanya masih lagi bergerak ke depan ataupun masih lagi bergerak move towards forward. Dia masih lagi bergerak. Dia masih lagi ada benda ni sebenarnya, masih lagi ada. Cuba kita tak bincang yang ini. Kita bincang yang ini. Which is you nampak seseolah kereta you ditarik ke center of the curve. Dan this centripetal force is being represented by this static friction. Okay. Boleh? Ada tak nak yang tanya, ada yang nak discuss further kenapa media pakai static friction? Because perkataannya ialah you are being attract. Attract tu dia kita paksa. Kereta tu memang dipaksa bergerak ke tengah. Logik tak? Kereta ni tiba-tiba dia macam diseret ke tengah. Ditarik. So bila tarik tu maknanya kita ada static friction. So maksudnya kadang-kadang kereta you akan macam ni lah. Nampak? Bukan lagi curve ni. Boleh, brother, sister? Ada tak yang nak tanya kenapa? Ada mungkin nak tahu detail lagi kat mana? Mungkin ada benda yang media terlupa nak mention. You nak tahu pasal benda tu? Ada tak tanya ke? Boleh? Okay. So bila kita nak buat dia punya calculation of velocity, still we need to respect to certain parameter of component. So komponen kat sini medium ambil vertical sahaja. Vertical dan juga horizontal. Tetapi kita tengok vertical dulu. So dah gambar dia jadi macam seseolah static lah. Macam kereta tu static untuk this condition. Okay. So medium ambil dia untuk vertical normal, always upward sebab dia masih lagi dekat surface jalan tu. So this is normal. Weight ke bawah, so normal, positif, weight ke bawah, so AY kosong. Sebab dia tak move upward or downward, so AY dia kosong, okay. Jadi normal sama dengan mg. So horizontal dia apa? Fx equal to MAC, which is your C here, your force here is friction static equal to M V square divided by R. Okay. Boleh?
Boleh tak brother, sister? Ada nak tanya ke kenapa madam pakai yang ini? Okay. Kemudian kita tahu friction is equal to mu s time normal. Normal ni hanya datang daripada komponen ni. Vertical. So, you kena masuk dalam ni lah. So, you dapat mu normal static, mg equal to v square divided by r. M boleh potong. Jadi, dalam soalan kadang-kadang dia tak bagi mass. Dia tak bagi pun nilai mass. Dia cuma mention ada mass. Tapi dia tak bagi nilai mass sebab kita boleh potong dia. Nampak tak? Ni dia potong dia ni. So you have your V maximum equal to square root mu s gr. Okay. Kemudian kita calculate dia by using. So kita tadi ada information static friction, coefficient, gravity 9.8. Dah keluarkan negatif. Jangan letak negatif kat sini. Dan juga radius dia 35. So you will get 13.4 meter per second. It's very fast sebenarnya. Sangat laju ni. Okay. Mungkin dekat about berapa ratus, dekat 100 lebih kilometer. Okay, boleh? Brother, sister. Kenapa madam kata force friction? Kenapa kita ada? So this FC now be represented by our static friction which is attract the car toward the center of the curve. So yang ini. Okay. Jadi dalam future engineer nanti you kena tahulah bila you buat kereta, you buat tayar kereta, you kena tahu condition macam mana yang menyebabkan tayar tu cepat haus. You kena tahu. Okay. Not only dia move forward and as well kalau dekat curve dia akan ada static friction which is attract dia toward the center of the curve. Okay. So suppose a car travel this curve on a wet day. Tadi dry day and begins to skid. Madam. Ya saya. Saya nak tanya kan madam. Mio tu madam kan. Mio tu sebenarnya apa benda madam? 0.523. Static coefficient for every single surface. Maksudnya untuk pavement ni, this is the value mu static dia. Berapa nilai dia punya pavement punya coefficient. Sebab dalam chapter 5, kita ada static friction. Kita ada dua jenis, satu static, satu kinetic. Every single material on this earth, they should have their value of mu s and mu k. Walaupun dia tak digunakan dalam motion, dia tetap ada nilai tu. Clear tak brother sister? Oh, dia memang tak ada unit lah macam tu. Dia tak ada unit, dia adalah unitless. Memang dia hanya nilai value sahaja. Oh, okay madam. Dia memang mu static kan, bukan friction static. Friction static tetap unit dia normal, unit dia tetap yang ini ada unit. Ni tetap unit dia Newton. Okay. Sebab kalau dia tengok Newton, mu static ni tak ada unit, normal ni ada unit, normal Newton. So Newton times yang tak ada unit dapat Newton balik lah. Clear tak brother? Sebab okay, kenapa? Sekejap lagi kita tunjuk. Kenapa nilai kenapa different, kenapa biasa orang, okay, you tengah ambil test driving lesson ke apa kan? Hari hujan dinasihatkan jangan bawa laju. Kenapa? Because kita punya geseran rendah. Bila geseran rendah, kereta you boleh skidding. Okay, contoh tengok kat sini kan. Wet day. Ya saya. Kita sekarang tengah kira velocity max kan? Max velocity. Ya, betul. Maksudnya kalau kita exceed velocity max, kereta tu akan drift, betul? Kalau you kalau you bawa maksimum lebih pada maksimum no. Oh, kereta tu tak drift lah? Dia tak drift. So apa maksud sebenarnya, okay, Madam cerita sikit. Ini macam successfully, apa maksud dia? Okay, kalau you bawa below than 13.4, kereta you akan skidding. Bukan skidding maksudnya macam kereta you akan diseret ke tengah. Faham tak? Maksudnya kalau you bawa kereta you ikut condition ni kalau you bawa below than 30.4, you akan ditarik ke tengah curve tu. Okay, so maksudnya kalau bawa exceed, kalau kita bawa more than 13.4? 30.4 you akan overcome the friction static. Kereta you akan masih lagi boleh bergerak dalam keadaan curvy tu.
Sebab kalau you bawa below than this maximum, you sebenarnya akan buat macam ni tau. You akan buat gambar yang macam dia cakap tadi macam ni. Ni gambar ni tak cantik. Ini. Daripada you bawa line macam ni, kita nak macam ni. This is above 13.4. Kalau you bawa below, you jadi macam ni. You langgar divider kat tepi ni. Yang ini pun boleh juga. Kalau you buat, dia ada dua condition tau sebenarnya kalau dalam real life. Kalau you tak handle steering betul-betul, you boleh langgar juga yang kat sini. Walaupun velocity you tinggi. Clear tak, brother? Oh, okay, clear. So biasanya kita tak advise bawa laju dengan terlalu perlahan because of this condition lah. Ada setengah negara dia memang ada lower value of velocity. You kena bawa ikut velocity yang paling rendah yang dia ada. You tak boleh bawa lagi rendah pada tu. Tak boleh. Ada setengah negara. Because of this condition. Boleh, maksudnya dia sebenarnya dalam ikut hukum fizik, makin laju makin lagi bagus untuk curving. Sebab tu kalau you tengok, dia tak tahulah. Sebabnya in terms of safety, kita memang tak dinasihatkan bawa laju. Tapi in terms of hukum fizik, you memang dinasihatkan bawa lagi laju pada 13.4. Tapi dengan syarat, you kena handle your steering dengan baik lah. You kena betul-betul pegang steering, jangan steering tu yang control you. You yang kena control steering ikut curvy path tu. Clear tak, brother? Okay, clear, madam. Jadi sebenarnya hukum fizik, this is actually the value yang you sebenarnya kena bawa. 13.4. Tapi you boleh bawa lagi laju. You boleh bawa lagi tinggi. Cuma kita kena tahulah Malaysia punya jalan raya ada divider kat tepi ni kan. Ada dia punya pavement ni. Bukan pavement, ada yang ni. Yang ni yang bahaya kita bimbang you terlanggar kat tepi ni, kereta you boleh terbalik. Faham tak, brother? Sister? Okay, faham, madam. Zaman saya belajar fizik dulu, memang my lecturer cakap lagi laju, lagi selamat. Lagi laju, maksudnya kalau ikut hukum, dekat curvy lagi laju, lagi obey fizik punya rule. Tapi dalam safety, no lah, you tak boleh buat macam tu. Bahaya juga. Because kita bukan seorang je bawa kereta. Ada kereta sebelah. You bayangkan kalau you duduk sebelah sini. Tiba-tiba you bawa laju dengan keadaan. Kita ikut hukum fizik, tapi kereta sebelah tak ikut hukum fizik. Dia tiba-tiba bawa perlahan dan ditarik. You boleh hit dia. You boleh knock. You boleh berlaku pelanggaran lah. Kita dah ikut hukum fizik betul dah. Jadi tak boleh juga in terms of our safety lah. Clear, brother? Yang lain clear? Jadi dia interesting dia pasal hukum fizik yang ini ialah makin laju makin bagus sebenarnya. Okay, yang ni Medi nak tunjuk kenapa bila wet day you are being advised to slow down. Because wet day, kalau kita tengok kat sini, same car travel on the curve on a wet day and begin to skidding on the curve when its speed reach 8 meter per second. Nampak tak? Hari panas, you boleh bawa 13.4. Tak skidding pun. Tapi bila hari yang mendung ataupun hujan, bagi mendung tak boleh, hari hujan lah, you bawa 8 meter per second, you dah skidding. Beza because what we can say about the coefficient of static friction, so bila kita calculate, V kita berubah, maksudnya mu akan berubah. Maksudnya bila mu berubah, nilai mu kita makin rendah. So value ni sebenarnya makin rendah value mu, makin cepat you skidding. Jadi sebab tu hari wet day walaupun jalan yang sama, tapi bila hari hujan dia akan menyebabkan jalan tu ada tambahan kita kata condition air tu. Air tu menyebabkan you punya permukaan jadi lagi licin dan mu dia lagi rendah. Clear tak, brother sister? Sebab kita tahu bila kita bawa kereta ni, tayar kereta je yang duduk atas jalan raya. Which is hanya 4 tayar sahaja. Bukannya the whole body of the car. Do you get it, condition to, brother sister? Jadi itu yang kita kena. So future engineer kena fikir kalau you buat jalan raya, sebolehnya friction dia makin tinggi. Supaya you boleh, orang kata apa, buat the skidding condition dekat rainy day lah atau hari yang maknanya tak kisah rainy day ke tiba-tiba ada orang simbah minyak ke, you kena tahulah condition tu. Clear tak? Boleh? Boleh, madam. Okay. Kita buat last example before we end our chapter 6 and we
little bit on chapter 7 lah. Okay, Ferris wheel. So yang ni paling famous lah. Kita ada vertical dan horizontal. Kalau horizontal tu yang macam spinning tu, macam apa tu benda, apa tu kita panggil, yang kuda tu. Kuda yang bergerak pusing tu pun sama. Ataupun yang you duduk dalam kereta dalam cawan yang mula-mula. Kalau you tengok dalam chapter title tu dia ada cawan. Itu pun antara benda yang spinning macam Ferris wheel juga, dia pusing. Okay. So yang ini vertical sebab dia turun naik ke atas dan ke bawah. Okay, so I have a child with mass M rides on a Ferris wheel as shown in the figure. So kita respect pada gambar ni. Sometimes Meda panggil dia adalah vertical Ferris wheel. Okay. The child moved in the vertical circle of radius 10 meter at a constant speed of 3 meter per second. 3 meter per second. Okay, so this is the velocity dia lah. A. Determine the force exerted by the seat on the child at the bottom of the ride. Express your answer in terms of weight of the child, mg. So force exerted by the seat on the child. Apa benda ni sebenarnya, brother sister? Apa benda ni? So kalau kita tengok gambar budak tu, kalau kita tengok betul-betul gambar budak ni, okay, dia duduk dia duduk atas seat, okay, atas seat, dan dia menyebabkan dia akan ada normal force. Do you get the condition? Maksudnya dia duduk atas seat, seat tu akan bagi satu force kepada dia, which is what we call normal force. This is the direction. Dan dia ada 90 darjah dengan permukaan ni. Okay. The whole seat with the boy don't have normal. The whole seat compare dengan gambar. Sebab Maiden cakap kan, hanging object tak ada normal. Tapi ini yang dia dengan seat, dia ada normal. Are you get it the condition, Maiden? Condition tu, brother sister. Kaki dia ke, badan dia ke, semuanya ada normal. Which is upward. Macam ni. You get it, brother. Yang ni pun sama. Tapi the whole, yang ini, the whole maksudnya budak tu dengan seat dia tak ada normal dengan Ferris wheel. Tak ada normal dengan Ferris wheel. Do you get the condition? Dapat tak discussion tu? Sebab force dia dekat seat tu. Kita nak tengok force dekat seat. Bukan the force, the whole seat dengan Ferris wheel. No. Okay. Boleh tak ni? Macam senyap je. Tiba-tiba macam senyap je. Macam mana dia nak? Normal dia, dan kalau you tengok always perpendicular to the surface. Which is surface budak tu duduk dengan kaki dia, punggung dia tu pun sama. Normal dia sama ke atas. Okay. Kita nak buat yang bottom dulu. Okay. Kemudian bila dah ada normal, yang kedua dia nak weight. Weight ke mana? Atas ke bawah? Bawah. Always bawah. Very good. Okay. Dan Ferris wheel ni rotate. So kita akan ada satu lagi force which is due to centripetal force. Kalau gambar ni ke mana centripetal force, madam? Toward the center. So ke atas ke bawah? Atas. This is FC. Okay. So kita tengok dia punya solution. So hanya vertical component saja. Nampak tak? Normal tu dekat sini. Ataupun kat kaki ni pun you boleh ambil juga. Sama. Arah dia sama. Okay. Normal bottom. Positif, upward. Weight ke bawah, downward. FC ke atas, positif. FC, upward. Siapa yang ada buku nak tulis conteng ke apa, terpulang. Yang penting you kena tahu yang untuk bottom, FC dia upward. Bukan kena tahu, dia menunjukkan bahawa FC dia upward because dia not always toward the center. Okay, so kita rearrange the equation respect to bottom of normal here. Okay. mg plus mv square. So kita keluarkan mg macam hari tu juga. So it turn out now my normal for this boy is become 1.09 mg. So dia lagi besar daripada weight. Untuk dia, orang kata apa, sebab dia ada assistant of FC. Nampak tak? FC tu sama arah dengan normal. Okay, clear? Okay, next B. Determine the force exerted by the seat on the child at the bottom of the ride. So, normal top is sama juga dengan normal bottom, still lagi upward, mg ke downward. But then, FC, madam, ke mana? Dekat top.
Kawasan ni. Ke bawah. Ke bawah. So FC ke bawah. You kena tahulah. Okay. FC ke bawah. So FC ke bawah maksudnya negatif. Dia downward. So negatif. Okay. So yang ni dia dah buat siap-siap. Dia nak buat daripada awal. So F equal to normal top positif. Tolak MG ke bawah. And okay. Ni FC ke bawah macam ni. Jadi yang ni jadi negatif lah. Bila negatif you arrange the equation you dapat mg minus m top. Jangan pula kata top dia negatif, tak, top dia positif. Cuma kita tuk ni. Kita rearrange equation. So you dapat normal top equal to mg minus mv square divided by r. Sebab tu kadang-kadang media tak suka kita ubah kedudukan. Nanti kita nak buat equation jadi pening. Equal to yang ni, so simplify, tolak mg. So nampak tak bila dekat top normal become more less. Kalau Ferris wheel ni bergerak dengan lebih laju, kemungkinan you boleh floating. You boleh terangkat daripada kerusi tu sebenarnya. Okay. Tapi tak adalah nampak macam floating tu, tapi dia terangkat sikit. Dia akan rasa macam kita terangkat. So this is the condition for your Ferris wheel dekat top. Bottom dengan top ada beza. Okay. So that's all for your chapter 6. Anything that you like to highlight, brother sister, about this chapter 6? So kita dah finish. Kalau kita nak masuk little bit on chapter 7, then we will have our ni lah. Hari ni sorry, ada kelas tak lagi pukul 12 nanti? Ada yang ada kelas? Brother sister, ada kelas tak pukul 12? Tak ada. Tak ada. So kalau Madam extend little bit 15 minit boleh? 15 to 30 minutes? Boleh. Alright, so kita dah habis chapter 6. Ada soalan tak? Before we have 5 minutes break, we coming back with chapter 7. Ada soalan? Dia nak tanya pasal ni, Ferris wheel ni. Nanti ada yang nak kena buat solution untuk presentation. So you need to do, dah boleh start buat lah chapter 5 dengan chapter 6. So you dah boleh start hantar. Jangan tunggu due date lah. Boleh hantar awal, jadi you boleh, orang kata, kalau ada apa-apa feedback, you boleh buat balik lah. Okay, ada soalan tak? Madam, saya nak tanya. Ya, saya. Soalan yang kereta tadi tu. Kereta saya, okay. Yang soalan, pasal soalan dia tanya wet day tu. Yang 8 tu dapat daripada, ada soalan. Ya, memang dia bagi. 8 tu memang dia bagi. Sebab tu dia kena tukar condition. Jadi bila V berbeza, dia akan leads to different value of mu sebenarnya. Tapi ini dia maksudnya dia dah kira, maksudnya dia dah kirakan. Maksudnya hari wet day, this is the value yang you hanya boleh buat. Maksimum dia 8 meter per second. You tak boleh buat 13. Kalau you buat 13, you memang akan skidding. 8 tu pun dah skidding. Kalau lagi tinggi, lagi skidding lah. Tadi ada soalan berada tadi tanya Meda. Boleh skidding tak? Boleh. Kalau hari hujan. You bawa lebih 13, you akan skidding. Tapi hari panas, you tak akan skidding. Clear tak, brother sister? Clear, madam. Okay. Yang lain ada tak lagi soalan? Clear saya. Skidding tu maksudnya kita tu ke tengah kan? Kita ke tengah atau kita boleh juga keluar, brother. Okay. Tapi biasanya tendensinya banyak ke tengah. Okay. Ya. Biasanya dia banyak ke tengah. Dan skidding ni you kena tahu you tak boleh langsung, you maksudnya condition yang skidding ni maksudnya you punya kereta dah out of control. You tak boleh, steering you tak berfungsi dah walaupun you, maksudnya you pegang macam mana pun, kereta you dalam bahasa Melayunya, dia skidding tu dia gelincir, dia dah tak boleh dikontrol dah. Itu yang kita tak nak. Sebab bila you tak boleh kontrol, maksudnya kereta you ke kiri ke kanan, you tak boleh kontrol dia. Kalau yang nak buat driving lesson nanti, yang tengah nak belajar test nanti, bila skidding ni, dia tak grip lah, madam. Apa tu? Dia tak grip lah, grip. Ya, betul. Tak grip dah jalan raya. Bila jalan raya tak grip, dia boleh je ke mana-mana dia nak pergi. Ikut tendensi dia. So kalau tak ada kereta, tak ada masalah. Ada kereta, ada masalah. Ada divider pun ada masalah. Itu yang bahaya sebenarnya lah.
Itu yang kita punya. Dalam hukum fizik memang you sebenarnya kalau yang macam Meda cakap tadi untuk yang dry day ni lagi laju lagi you obey fizik rule lah. Tapi kalau dalam safety no lah, tak boleh lah. Okay? Clear? Betul. Dia tak, your tire dah tak grip jalan raya. You macam floating lah. Floating tu maksudnya you pusing lah steering you macam mana dia tak grip. Jadi tak orang kata apa, dia akan drift, hanyut. Ke kanan ke kiri terpulang pada tendensi dia. Okay, boleh brothers, sister? Okay, clear? No more question. Ada question lagi tak? So kita have 5 minutes break. We coming back with your chapter 7. 7. Okay. Can we continue? Boleh ada. Can you see my slide, new chapter 7, energy of a system? Yes, ma'am. Slide yang lain ke slide yang masih lagi chapter 4, chapter 6, chapter 7 dah kan? Chapter 7. Okay, good. Alright, okay. So you can refer to your textbook page 150, chapter 7, energy of a system. So kita dah masuk chapter energy of a system. So we're going to discuss this chapter 7, the 4 subtopic here, 7.1 until 7.9. Okay, so start with the system and environment sampai energy diagram and equilibrium of a system. So whole chapter 7 lah. Okay. So hari ni mungkin dalam 2 or 3 chapters sahaja. So we're going to go a little bit deeper from our previous discussion in SPM. Okay. So just to introduce to you, so again and again, when we discuss about energy, some of the problem in this situation or in terms of our cases regarding energy can be solved using our Newton's law and as well another associate principle. So biasanya tadi sebelum ni kita dah buat chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan guna that's all knowledge in our previous chapter in this energy solving solution. Okay. And okay, so yang lain sama je lah. Okay. Alright, so again in this analysis model that we are going to use still with respect to a particle, but now we also respect to what we call system model. Contohnya macam sebelum ni kita ada earth and as well particle ataupun objek lah. So sekarang kita pakai juga model of system which is dia melibatkan environment, especially kalau kita dealing with gravitational force atau gravitational energy which is dealing with a system of earth and as well a body ataupun object. So kita ada dia punya. So biasanya dalam satu sistem tu respect to a particle and as well the environment. So a system here is a small portion of universe. So kita maksudnya kalau your car dengan bumi. So walaupun kita ambil bumi tu besar tapi still lagi kita respect a very small portion compared to our universe. Okay. And then we also needs to have our critical skill to identify the system. So maksudnya dalam soalan tu walaupun kita baca ada banyak kereta ke, ada bumi, ada friction, tapi kita kena very specific regarding what system yang kita nak. Supaya kita tak adalah kekaklik semua benda. Dalam soalan kita spesifik juga kita nak certain benda sahaja. Okay, tengok. Okay, so yang ini dah. Okay. Right, okay, so kalau you tengok example lah. Okay, madam tunjuk dulu contoh yang madam kata sistem tadi. Okay, so as you can see on my picture here, dalam buku teks you have the picture in the page 152. An eraser been pushed along a chalkboard tray by force acting at different angles with respect to the horizontal. Yang ini lah. So kalau you tengok yang ini, mungkin zaman you dah tak ada kot chalkboard ni, tapi sama juga dalam yang kita pakai duster untuk your marker pun sama lebih kurang. Okay.
So kalau kita tengok A, B, C ni kita ada different situation but refer to same object. Which is the duster atau eraser ni lah. Okay. From your understanding in your SPM, yang mana A, B, C, which one will make the object orang kata move further? Brother and sister, yang mana yang akan menyebabkan your object move further? B. Okay, semua agree dengan B. Okay. And then kalau kita compare A dengan C, yang mana akan move further? A dengan C. Tadi you kata B yang most A. And C tu kenapa dia tak bergerak langsung? Tapi kalau kita tengok tiga-tiga adanya magnitude of force. Nampak tak? Arrow tu actually represent apply force ataupun force yang kita kenakan kepada duster atau eraser tu. Tapi yang menyebabkan dia bergerak ialah B yang paling jauh, A and then of course C yang paling rendah lah, which is tak bergerak langsung. Tapi tetap ada force. Okay, so kita nak calculate dia. So sebenarnya bila objek tu bergerak, when we apply certain force on the object, we are actually doing work. Cuma work kita tu menyebabkan dia bergerak dengan tak bergerak sahaja. Do you agree with that, brother and sister? So kita nak calculate macam mana. Okay. Okay, so macam mana? So kita nak calculate first. So bila kita buat energy, the first thing we need to start is we go to the condition that we call work. Work. So work here is we do certain force atau kita apply certain force on a system. Maksudnya kita tengok definition dia, work done on a system by an agent exerting a constant force on the system is the product of magnitude of the forces, the magnitude of the displacement, F or point of application of the force. So tadi bila kita tengok gambar ni, A, B, C, dia akan menyebabkan objek to move further. So move further tu ialah kita punya Rx, delta R, which is displacement. Okay. So maksudnya nilainya contoh kalau katalah kat sini initial dia, so dia bergerak final. So kita boleh kira delta R dia respect to X final tolak X initial. So condition yang dia move further ni lah yang kita kata dia work. We do certain work. So maximum is at point B, figure B, and then maksudnya dia decreasing to figure A, and then C will be equal to 0. Kenapa? Nanti kita tengok equation dia. So bila kita apply force and then the object is moving in certain displacement, then we can say that we are doing certain work. And the application of force will respect to the angle, which is cos theta. So kita pakai cos theta respect to X component. So kita tengok dekat sini, gambar ni lah contoh gambar dan ni tadi. Displacement dia dalam X component, so Y dia, force dia akan macam ni. So kita respect kepada angle kat sini, berapa. Macam tu, okay. So kita tengok dekat gambar 7.2 ni, gambar 7.3, gambar 7. Betul dah 7.2. Okay. So equation kita, so sebelum ni dekat your SPM, apa equation work sister brother? Ada tak yang nak share with me your equation for your work on SPM? Dia rasa tak buka equation ni. Apa equation work sebelum ni? Anyone? Dalam SPM. Work sama juga dengan apa? Joule per T. Tu unit dia. Equation, formula. Joule tu dia punya unit. Joule per time. Joule per apa? Joule per second. Joule per second itu ialah power. Yang ni apa? F Sorry. darab S madam. F Darab S. darab S. Darab S Darab S ke dot S? S. S. Dia dah tahu S, tahu. Mereka tahu. F maksudnya FS ni kan. SPM dulu pakai dot ke pakai cross symbol?
Cross. Cross. Are you sure Cross. cross? Yes. Dah tak tahu dah. Madam. Okay, kalau dalam matematik, kalau dalam sebelum ni, dot dengan cross maksudnya dia darab dua-dua kan? Betul tak? Okay. Madam rasa untuk SPM dia pakai F dot S. Kenapa? Sebab kita adalah dua parameter yang berbeza, dua vektor yang berbeza. Kita tak boleh pakai cross. Cross ni dia ada rule dia sebenarnya. Dalam matematik, siapa yang buat vektor dia kena tahu bahawa cross adalah benda yang adalah axis yang berbeza. Okay. Kalau SPM mungkin boleh buka balik SPM. So dalam SPM dia pakai F dot S madam rasa sebab kita ialah vektor. Vektor ni, ini vektor, ini vektor. Work ni vektor ke skala? Vektor. Are you sure? Skala. Scalar. Scalar. Work is scalar. Yes, sister. Yang lain. Yang berada pun jawab. Okay. Work is scalar. Tapi dia datang daripada vektor kuantiti force dan juga dot S. Sebab tu nanti siapa yang buat pure fizik ke ataupun buat mechanical, you have to know. Bila masa nak pakai cross, bila masa nak pakai dot. Okay. So biasanya dia pakai dot because dia akan hasilkan skala kuantiti. Any equation yang ada dot tu, you cuba tengok dia punya sebelah dia tu hasil dia apa? Skala ke vektor? Kalau dia skala, sepatutnya dia betul lah. Tapi kalau dia vektor, dia ada masalah. Jadi dalam fizik, yang hasilkan skala mesti equation dia dot. Okay, kalau kita tengok F dot S. F dot S tu dulu SPM, your SPM dulu, dia pakai satu axis sahaja. Maksudnya force dekat X axis, displacement tu pun dekat X axis. Kenapa dia keluar benda ni? Ada keluar benda ni. Okay, so media nak pakai, media nak padam yang ni lah kan nanti pening. So kita tak nak yang ni. Kita nak yang ini, yang bawah ni. Yang ni. This is your equations bentuknya. Okay. So bila kita nak hapuskan dot ni, kita kena keluarkan equation F delta R ataupun delta S cos theta. This is the equation. Yang ini yang kita dapat equation 7.1. So yang ini respect to X axis. Kenapa? F X axis, R pun X axis. Dua-dua respect kepada X axis dulu. Yang equation yang satu lagi nanti kita buat. Okay. Alright. So cuba you calculate F. Kalau gambar macam ni dia ada angle kan? Okay, tak apa. Kita buat juga. Okay. Sekarang ni angle dia madam pilih 0 darjah. Apa jadi dengan cos theta, brother and sister? Kalau madam pilih cos 9, madam pilih angle dia 0. 1. Very good. This is actually yang you buat masa SPM. Kenapa? Dia bergerak macam ni. F dia macam ni. Delta S dia pun macam ni. Sama, parallel. So F. So you dapat F delta S lah macam delta S yang ni. F dengan delta S parallel. And same direction. Okay. Sekarang ni. My angle now is not 0. My angle is between 0, bigger than 0, lower than 90 degrees. So makin you naik, increase of angle ni, nilai work you akan makin decreasing. Are you agree with that, brother and sister? So maksudnya kalau angle dia daripada 1 degree sampai 89 degree. So kalau you calculate by using calculator, nilai dia akan lebih kurang dari perkataan lebih akan keep going decreasing daripada 1. Are you agree with that, brother, sister? Yes. So this is, so kalau kita apply force, kalau you nak maximum work, make sure that your force is always parallel towards the displacement. So kalau objek tu bergerak ke kiri, force dia parallel to the left, to kiri pula ke kanan. Mesti sama dengan arah. Okay, ini initial, final. Dalam buku tag you dia tak label macam tu. Kita yang kena buat kerja sendiri. Okay. So, kalau between 1 degree, 0 until 89 degree, you have work.
value work masih lagi ada sebab kita punya value cost ni masih ada. Tetapi bila you buat 90 darjah, cuba cos 90 darjah dapat berapa? Berapa? Cos 90 darjah. Kosong. Jadi kalau cos ni perpendicular dengan displacement, then the work is equal to 0. So ini cara kita guna equation ni. Okay. Work equal to F delta R cos theta. So ini hanyalah untuk along X axis. Okay. Tapi kita ada condition di mana kita buat kerja juga dalam vertical. Tadi Madam kata kalau kita buat kerja dalam 90 darjah dapat kosong. Betul? Memang betul. Tapi respect displacement dia dalam horizontal. Contohnya sekarang ni you angkat you punya handphone. Okay. You angkat handphone daripada permukaan apa tu nama benda Allah tu? Table. So you lift up your handphone. So now you are having zero work on component of horizontal. Tapi sebenarnya you buat kerja dalam vertical component due to gravity. Nanti Madam tunjuk macam mana kira dia. Okay. Tapi equation ni kita respect dulu kepada X axis. Okay. Maksudnya gambar dia macam ni. Kalau you lift up. So dia perpendicular 90 darjah. So masuk dalam ni. Dapat work done equal to 0. So you angkat dan you alihkan your handphone to another side of yourself. So you are doing zero work in horizontal. Okay. Yang dalam vertical nanti kita kira kejap lagi. Okay. As we discuss about displacement again and again, you have to look in terms of initial position and final position dia buat kat mana. Sebab arah dia, arah displacement menyebabkan nilai work kita positif atau negatif. Okay, kejap Madam nak tanya. Kalau Madam guna theta equal 180 degrees. Cuba kira 180 degrees brother and sister. Berapa? Negatif. Negatif. Apa maksudnya? Kerja tu dilakukan oleh satu lagi objek. Okay, contoh kan. Objek ni Madam gerakkan dia ke sini, ke arah sini. This is A dia. So, kita akan ada satu lagi condition yang kita panggil friction. Ingat lagi friction Madam? Ingat tak lagi friction? Detik. Friction ni dia punya arah ialah 180 darjah. So, you akan dapat negative work for friction. Maksudnya dia keluar daripada sistem tapi tak apa. Kita nak tunjukkan bahawa friction ni always menyebabkan negative work done. Madam kata skala tapi kenapa ada positif dan negatif? Yes, due to the direction itself juga sebenarnya. So friction dia punya arah ialah 180 darjah. So work dia ialah negatif. Yang ini apply force. Yang ini friction. Do you get the condition? Do you get the discussion brother sister? Jadi angle tu tak semestinya dia berhenti sampai 90 darjah. Dia boleh pergi sampai 180 darjah. Biasanya you kena tengok jenis force yang akan acting on opposite direction lah. Which is kalau dalam motion biasanya friction. Okay, clear tak brother sister? So work can be positive, can be zero, can be also negative. Respect to X axis. Nanti Y axis kita buat sekejap lagi, you akan nampak yang mana yang menyebabkan dia jadi positif, yang mana menyebabkan dia negatif. Okay. Alright. Okay. Yang ni tadi. Okay. So tadi Madam bagi tahu, contohlah. So tadi you have your morning kopi ke, your morning tea tak kisah. So biasanya kita buat kopi dekat kitchen, betul tak? Ataupun tak kisahlah you buat kat mana-mana and then you lift up the cup and then you bring the cup to your study room. So, soalan Madam. Ada buat kerja ke tak ada buat kerja? Ada buat kerja ke tak ada buat kerja? Ada. Ya. Due to what? And no pun betul. Yes dengan no ni sebenarnya betul. Buat kerja due to gravity. Tak buat kerja due to X axis. Okay, kita buat satu-satu. Okay, yang pertama.
So this is your initial position dekat kitchen and then your study room dekat sini. Final. Boleh tak madam buat macam ni, brother sister? Condition untuk dia punya position ni. Boleh tak? Okay. Kalau madam kira dia dalam bentuk work done on x-axis, F, cos, theta. So apply force madam is upward macam ni. So maksudnya delta R lah. So delta R tertinggal. Sorry delta R tertinggal ke depan. Tulis balik Delta R cos theta. Okay. F ke atas dengan delta R. Apa angle dia, brother sister? Berapa angle dia? 90 degrees. Very good. Cos 90. So kalau cos 90 maksudnya my work done on x component is equal to 0. Nampak tak? So you not doing work on the components of x. Tapi jawapan yes betul juga. Macam mana? Okay, dia macam ni. Kita buat. So nampak tak kat sini y initial as you lift up maksudnya, and then you lift up sampai sini y final. Nampak tak? Boleh tak madam buat macam ni? Kan you bawa mark tu dia ada certain position dia daripada ground kan? Boleh tak madam buat macam ni? Are you agree with that? Yes. So y in the y component, work in the y component. So madam tukar dia punya F delta R sin theta. So macam mana? F ni dengan sin R delta R. Delta R ni now is also in y component. Ini madam lupa mention. Y component maksudnya ini ke sini. So dia macam mana tu? Arah dia parallel ke perpendicular, brother sister? Perpendicular. Tak dengar. Apa? Perpendicular. Perpendicular? Macam mana perpendicular? Parallel. Ni. Condition Y final dengan Y initial kan? So yang ni. So kita lift up, force dia ke atas juga, betul? And then delta Y is also parallel, betul? So angle dia berapa? Angle berapa? Kosong. Very good. So angle kosong. Kejap. Angle kosong. Kejap. Bukan macam tu. Dia angle dia kosong betul. Angle dia kosong kalau kita nak pakai. Tapi angle dia kita media ambil daripada sini juga. Tetap respect pada trigo. Nampak tak? Maksudnya angle untuk parallel Y dan juga parallel force ni dia daripada trigo 90 darjah. Okay. F delta R sin 90 darjah. Dapat berapa brother? Sister? 1. So, you tetap buat kerja due to Y component. Ini gravity pula dah, Y component. Ini X component. Do you get it, brother? Sister? Nampak tak? Sebenarnya, equation yang delta Y, equation yang hijau tu, madam boleh buat macam equation yang merah juga. Madam boleh buat. Macam mana kita nak buat dia jadi equation merah? Okay, madam cari warna lain sikit lah biar nampak. Biar nampak dia punya ni. Nampak dia punya. Okay. WY ni, madam boleh buat juga dia jadi macam equation merah. Cos theta. Dengan cara my as this now, angle dia respect kepada komponen Y sahaja. Which is, kalau you tengok kat sini, angle dia jadi kosong. Boleh tak? Maksudnya, Y component, work on the Y component, madam boleh jadikan dia sebagai sama macam yang merah ni as angle tu parallel. So, madam tak jadikan dia macam trigo. Angle-nya ni ialah respect to Y axis only. You get it, brother sister? So, madam buat kat sini, F tetap sama Y final, tolak Y initial, cos kosong juga. Clear tak, brother? Sister? So, yang hijau tu akan dapat jawapan yang sama dengan yang biru. So, which is F delta R Y juga.
Clear tak? Kejap, kenapa tiba-tiba semua senyap ni? Kenapa Madam boleh pakai equation sama dan Madam kata dia boleh dapat nilai sama? Ya, dia boleh dapat nilai sama. Boleh tak? Macam tak clear je. Madam. Ya. So maksudnya graf tu disengit. Ya, you boleh putar gambar ni. Tu. Ya, betul brother. Jadi maknanya gambar Madam, maksudnya ni, kita putar semua ni. Macam ni. Wah, dia tak nak putar, dia tak nak ikut dah pula. Dia dah ikut dah. Allah. Nak jugalah. Sekejap Madam putar dia sekejap. Betul lah, betul macam ni. Macam ni. Nampak macam ni. Tak nak macam tu. Nanti dia pening. Nanti you pening. Tak apa, sekejap. Madam buat balik. Okay. So, Madam nak, masih lagi Madam nak guna macam ni. So, dia naik macam ni kan. This is Y final dia, betul. This is Y initial dia. So, F dia macam ni. This is your delta R. Nampak tak? Betul. Macam Brother cakap tadi, kita boleh sengitkan dia. So, you putar dia punya ni semua. Dia macam dia bukan nak save. Alamak, dia pergi save. Tadi jadi kita pusing dia sama macam kita buat horizontal juga. Okay, kejap Dia pergi save pula dah. Ya Allah, hai. Kejap. So, daripada gambar macam ni, dia akan jadi, okay, kejap. Dia tak respon lah, pula dia hang. Okay, yang lain dapat tak? Macam mana Madam kata tadi? So, okay, tadi Okay, so, Madam pusingkan dia balik. Betul ni. Okay. Oh, dia tak cantik pula. Okay, nampak tak? Okay. Kenapa dia tak semua tak ikut Dia tak nak ikut lah. Dia tak nak ikut. Sorry, tak nak ikut ni. Okay, tak apa. Macam ni bang. Okay, boleh tak brother, sister? So, dia akan sama dengan yang merah tu. Yang merah tu, which is dia bergerak ke ni. Cuma sekarang ni, you punya yang merah tu, dia jadi kosong. Tapi yang hijau dengan biru tu dia sama. Konsep dia sama macam mana kita buat W, F, delta R, cos theta, which is theta ni angle daripada sini, angle daripada Y. So kat sini kosong, respect to Y component. So theta ni respect Y axis. Nampak tak axis meja yang warna hitam tu, brother, sister? Okay, angle yang ini delta R, ini ialah F. Nampak tak dia parallel dengan Y, so angle dia akan jadi kosong. Nampak tak Madam tak ada lagi komponen X kat bawah? Tak. Clear tak? Dia macam senyap je semua ni. Macam mana Madam buat macam tu? Tanya cepat sebelum kita pergi ke next topik. Kan nanti kan tak faham kenapa. So maksudnya, bila you angkat your cup, you lift up your cup, you are not doing work in X component, but you are doing in Y component. You boleh calculate sama macam mana general equation W equal to F delta R cos theta. Clear brother sister? Clear tak? Clear, madam. Dengan syarat kita respect angle dia dekat Y axis sahaja. Respect to the axis. So maksudnya angle jadi 90. Kalau you nak pakai sin theta, boleh. Tapi you kena start dengan trigo yang normal. So which is Y dan juga X, Y dengan force dia ialah 90 darjah. So bila sin 90 darjah leads us to value of 1. Yang ni value dia 1. So that's why you have F delta R. So sama tak yang ni dengan yang atas ni, equation ni? Nampak tak sama tak? Dua-dua ialah WY. Macam ni kita cari. Jadi jangan kata you tak buat kerja dekat vertical component. Buat kerja. Dan kalau you tengok lagi sebenarnya dekat vertical component dia ada satu lagi komponen iaitu MG. Tahu MG? Apa tu MG? Wait. Nilai dia sebenarnya sama dengan force yang you buat. Force dia
is negative mg juga. So maksudnya nilai sama, magnitude sama tapi arah berbeza. So kalau you tengok kat sini, maksudnya apa? Ini ialah negative work ni. W equal to untuk G kan, WG ni untuk weight ni. Dia pakai WG sebab dia refer kepada weight. Jadi negative mg cos negatif lah dah, magnitude lah kan dia nak magnitude saja kan. Sorry. Magnitude dia mg cos berapa ni? Berapa cos dia brother? Mg berapa brother? Cos dia. Dia ke sini. 90. 90. 90. 90. 180. 180. So you get negative work untuk gravity. Jadi you kena buat kerja, jadi you kena overcome this gravity. Sebab tu kita buat, bila kita lift up ni, sebenarnya kita guna banyak tenaga bebanan yang horizontal. Sebab you kena overcome gravity punya work. Dia akan tarik benda tu ke bawah. Okay. Boleh sampai sini? Any further discussion? So tadi work, unit dia ialah joule bukan joule per second. Joule per second ialah power. Unit dia ialah joule, which is Newton meter atau kilogram meter square divide by second square. So you can choose either nak pakai yang ni boleh, nak pakai yang ni boleh, nak pakai yang ni boleh. Okay, clear about the condition. So jangan terkejut kalau dapat soalan dalam vertical. Cuma again and again you kena choose, you nak pakai equation yang mana. You nak pakai equation cos theta ataupun you nak pakai equation sin theta. So madam tak ada masalah. You nak pakai salah satu, mana-mana pun boleh. As long you know yang sin theta angle dia respect kepada trigo, normal trigo. Kalau cos theta dia always respect to the axis. Axis mana yang you pakai? Kalau y axis lah. Kalau x axis, x axis. Okay. So I think that's all for our today discussion untuk kita nak calculate work sahaja dulu. Yang lain kita akan buat nantilah. So yang ini kena digest dulu sebabnya work now have negative value as well. Positif ada, negatif pun ada. Are you clear with that, brother sister? Boleh? Boleh. Alright, okay. So I think that's all for our chapter 7. So kita dah masuk sampai 7.2 sebenarnya. Oh, okay, kejap. Okay, kita tengok one example kat sini before we end our discussion. So you can see the condition. Okay, kita buat satu saja example then kita end our discussion. So you look at example 7.1. Okay, Mr. Clean. So orang ni nak jadi Mr. Clean lah. Dia nak bersih pakai vacuum. So I have made cleaning a floor. Pulls a vacuum cleaner with a force of magnitude 5 Newton at the angle of 30 degree with the horizontal. Calculate the work done by the force on the vacuum cleaner as the vacuum cleaner is displaced 3 meter to the right. Okay, so gambar dah bagi tapi dia punya displacement 3 meter to the right. So kita pakai equation normal, general, work equal to F delta R cos theta. Okay. Angle nak ambil yang mana? Angle between your force dengan your displacement. So maksudnya kalau dia bergerak ke sini lah, ke kanan ni. X. So this is the angle kan? Angle dia. So you dapat 30 and then normal force is 50. Delta R here is represented by this one, displacement 3 meter. So you masuk 3 meter. So you dapat 130 joule. So yang ni direct question but again kita kena tahu juga kat mana you nak ambil angle dia. Angle antara force dengan displacement. Okay. So I think that's all for our discussion today. So nanti Madam akan continue little bit on this coming Friday. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Ya saya. Saya nak tanya kenapa dia pakai cos? Madam kenapa tak pakai sin? Dia pakai cos instead of sin. Maksud you kenapa kita pakai cos, general cos ni? Kenapa pakai cos 30? Kenapa tak pakai sin 30? Kenapa kita tak pakai sin 30? Okay, good question. Kenapa tak pakai sin 30? Okay, kita tengok. 15 Newton. Force dia 50 Newton. Angle dia 30 degree with the horizontal. Apa maksud condition ni? Okay, horizontal tahu 30 degree macam ni.
Kan? So kalau you tengok ni sama macam Trigo punya application. Trigo you mula macam ni kan? Betul tak brother sister? Yes, madam. So kalau you tengok dia respect to horizontal, which is kalau kita tengok kita nak calculate dia, kita kena guna cos. Sebab dia nak parallelkan dia dengan displacement dia. Displacement dia ke kanan, ke sana. So force dia nak ke sini. Force dia macam ni. Dia nak buat parallel dengan X juga. So kita kena pakai cos lah. Kita tak boleh pakai sin. Sebab sin ialah force ke atas. Nampak tak? Kalau you pakai sin kalau you pakai F ke atas, benda Allah ni benda Allah ni dia tak terangkat. Jadi dia tak boleh pakai sin. Dia kena pakai cos because dia nak move in displacement dia towards the right. Which is X initial dia dekat sini, X final dia dekat sini. So dia punya displacement dalam horizontal juga brother. Clear tak? So that's why kita kena pakai cos. Kalau you nak pakai sin, vacuum ni kena terangkat ke atas. Tapi sekarang vacuum tak terangkat. Clear tak? Oh, okay, madam. Dia tak lift up. Jadi kalau tak lift up, you tak boleh pakai sin. You kena pakai cos. Tapi kalau dia kata vacuum tu terangkat, then you kena calculate dalam komponen vertikal dia juga. That's two. Itu baru betul you boleh pakai sin 30. Okay. Clear? Yes, brother. Kan tadi madam cakap work ni skala kan. Ya. Kalau dia kelas pun sama juga dia punya work ni. Kalau dia dengar, kalau dia kelat, apa? Kalau ni kan dia cakap to the right kan. Kalau dia to the left pun sama juga dia punya Toward the left, toward the left you kena tahu apa force yang menyebabkan dia ke kiri. Friction kan? Maksudnya kalau you calculate you tak boleh pakai you boleh pakai cos 30 tapi you kena letak force tu negatif lah. Atau delta R dia negatif. Tapi dia bergerak ke kanan, delta R dia positif. Kalau you nak calculate work negatif, maksudnya friction yang buat kerja. Dekat roller ni. Friction, which is dia punya angle is 180 degree. So maksudnya yang kat sini ialah 130 negatif lah. Yes, itu betul. Tapi sebab dalam soalan ni dia tak mention pasal friction. So kita tak boleh kata dia ada negative work. Clear tak brother? Okay, madam. Yang tu. Jadi memang madam tak boleh kata dia adalah friction lah. Sebab dia tak mention pun dia adalah friction. Jadi kita tak boleh calculate negative work. Kalau dia mention friction baru madam boleh calculate negative work. Okay, yang lain? Ada soalan lagi? Boleh? Okay. So I think that's all for your chapter 7. Chapter 7 maksudnya 7.2 only. 7.2 so kita continue this Friday insyaAllah with the condition of our skala product. Kenapa dia punya, tadi Mary mention yang W ni adalah skala. Dia adalah condition yang kita panggil skala product lah. Okay, so I think that's all for our discussion today. So I would like to, boleh Adakah ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Ada nak tanya lagi? Mungkin ada nak further discussion boleh. Kita mungkin sikit lagi 1 ke 2 minit. Kalau tak ada, madam nak end our discussion lah. Boleh? Boleh. Okay, so with that, I would like to close